Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anak-anak? Sebagaimana yang kita janjikan, kita terus bersama Abah dalam channel Ustaz Abah. Kreatif dalam dakwah, minda ingat Allah. Okey, Abah akan sambung. Abah janji itu dalam part 3 ini kita akan sambung dalam pencapaian pemerintahan kerajaan Khulafa Ar-Rasyidin. Okey, kita akan tengok apakah pencapaian pemerintahan yang diperintah oleh 4 orang khalifah ini. Yang pertama, kita akan tengok dari sudut apa? Agama. Okey, bagaimana agama? Kita tengok Khalifah Abu Bakar As-Siddiq telah berjaya memerangi golongan murtad. Masya-Allah. Kita tahu bahawa bagaimana wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, munculnya golongan murtad, munculnya golongan nabi palsu dan golongan yang enggan membayar zakat dan berjaya diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Okey, bagaimana pula Khalifah Umar bin Al-Khattab? Khalifah Umar bin Al-Khattab pula dari sudut dakwah Islam telah berjaya menyampaikan ataupun menyebarkan dakwah Islam sehinggalah ke wilayah Mesir, sehinggalah ke wilayah Rom, masya-Allah, di Eropah. Okey, itu hebatnya ketika itu. Okey, sekarang kita akan tengok pula dari sudut politik, ya. Dari sudut politik, apa yang berlaku, apakah pencapaian telah dicapai oleh pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin. Okey, bagaimana kita lihat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq telah membuat pembukaan wilayah-wilayah baru, sebahagiannya di mana? Wilayah di Iraq dan juga di Syam. Islam semakin tersebar. Kemudian Khalifah Umar bin Al-Khattab pula dari segi politik buat apa? Menubuhkan Majlis Syura, ya, ataupun dan juga jabatan tentera, jabatan polis, jabatan percukaian dan juga jabatan perbendaharaan negara. Itu di zaman Khalifah Umar. Bagaimana pula Khalifah Osman bin Affan telah berjaya mematahkan pemberontakan dan penaklukan serta meluaskan kuasa wilayah Islam sehingga ke Rusia. Anak-anak tahu Islam di zaman Sayyidina Osman telah sampai ke Rusia, ya, dan juga Afrika Utara serta menawan kepulauan Cyprus. Wah, hebat kan anak-anak? Okey. Sekarang kita tengok pula dari sudut ekonomi. Kita tengok ekonomi pula. Khalifah Umar bin Al-Khattab telah memperkenalkan, di zaman Khalifah Umar Al-Khattab telah memperkenalkan pelbagai cukai-cukai baharu seperti apa? Jizyah dan Al-Kharaj. Ya, memajukan sistem pengairan dan juga saliran melalui pembinaan terusan Amirul Mukminin di Mesir dan juga empangan Abu Musa di Basrah, mengemaskini institusi Baitul Mal dan meneroka tanah-tanah baru untuk memperbanyak hasil pertanian, ya, ketika itu. Seterusnya kita tengok apa pula sumbangan Ali bin Abi Talib meneruskan kutipan jizyah yang dikenakan terhadap golongan zimmi, itu penduduk bukan Islam, ya, zimmi itu penduduk bukan Islam yang duduk dalam negara Islam. Okey, sekarang kita tengok pula pencapaian dari sudut sosial. Okey, apa yang berlaku? Okey, Khalifah Umar bin Al-Khattab telah memperkenalkan takwim Islam. Anak-anak tahu kan? Muharram, Safar, Rabiul Awal. Kan? Kita hafal lagu tu 12 bulan Islam itu. Siapa perkenalkan dia? Mengasaskan takwim Islam telah diperkenalkan oleh Umar bin Al-Khattab sebagai asas permulaan tahun hijrah. Ya, 1 Muharram, kan kita dengar lagu tu kan, memperkenalkan undang-undang pentadbiran tanah untuk menghormati hak sosial serta menjaga kebajikan rakyat, ya, membina kemudahan awam seperti tali air, ya, untuk kemudahan pertanian. Itu dari sudut sosial. Bagaimana pula dari sudut ketenteraan? Ya, bagaimana ketenteraan di zaman Khulafa Ar-Rasyidin? Pencapaiannya ialah bagaimana Umar bin Al-Khattab telah meneruskan pembebasan negeri-negeri di wilayah Iraq, ya, dan juga membuka Baitul Maqdis, ya, di Palestin dan juga membuka Mesir di zaman Umar bin Al-Khattab. Begitu juga Khalifah Osman bin Affan telah menubuhkan angkatan tentera laut Islam yang pertama dan memastikan keselamatan dan juga peluasan kuasa ketika di bawah pemerintahannya. Okey, sekarang pasti kita nak tengok pula dari sudut apa anak-anak? Yang keenam, dari sudut pendidikan, ya, dari sudut pendidikan. Bagaimana pendidikan pencapaiannya? Khalifah Abu Bakar As-Siddiq telah mengumpul dan menulis semula naskah Al-Quran. Susulan kenapa 70, ya,
penghafal Al-Quran telah korban, Masya Allah, dalam peperangan Yamamah. Khalifah Umar bin Al-Khattab pula telah menubuhkan sekolah yang dikenali sebagai Al-Kuttab dan khusus untuk kanak-kanak. Al-Kuttab khusus untuk kanak-kanak. Dan pada zaman pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan telah menyelaraskan bacaan qiraat. Kita tahu bahawa bacaan ini berbagai bangsa, macam-macam jenis bacaan, maka diselaraskan baca Al-Quran dan ditulis dalam mushaf Al-Quran menggunakan bahasa Arab Quraisy yang kita baca sehingga hari ini dan dikenali sebagai apa? Mushaf Utsmani. Okey, itu dari sudut pendidikan. Dan yang terakhir sekali, anak-anak, apakah iktibar pemerintahan Khulafa' Ar-Rasyidin terhadap kita, generasi pada hari ini? Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, kita hendaklah mencontohi kepimpinan khalifah dengan mengutamakan segi kesejahteraan rakyat dan negara. Yang kedua, kita hendaklah sentiasa menggiatkan usaha dakwah agar kebenaran Islam dapat disebar luaskan. Yang ketiga, kita hendaklah mengukuhkan perpaduan umat Islam dengan memelihara hak satu sama lain. Yang keempat, kita hendaklah menyumbang kepakaran. Kita ni pakar dalam bidang apa? Untuk pembangunan dan kemajuan negara. Dan yang kelima, kita hendaklah mengamalkan akhlak yang terpuji, mencontohi akhlak Rasulullah dan juga para Khulafa' Ar-Rasyidin agar menjadi contoh teladan yang baik kepada generasi yang akan datang. Dan yang keenam, anak-anak, kita hendaklah menyokong kegiatan ekonomi umat Islam supaya umat Islam dihormati oleh orang lain. Itulah tajuk kita. Alhamdulillah, daripada part 1, part 2 dan part 3 kita berjaya menamatkan dalam tajuk kerajaan Khulafa' Ar-Rasyidin. Harap-harap anak boleh faham. InsyaAllah tengoklah video ini berulang kali. Semoga anak-anak semua akan lebih faham dan lakukanlah latihan di dalam buku teks yang ada pada anak-anak. Okey, ataupun berbincang dengan guru-guru anda. Okey anak-anak, itu saja daripada Abah. Itu saja pesanan, dan kita ingat bahawa kita sentiasa mencontohi kerajaan Khulafa' Ar-Rasyidin kerana mereka lah di antara tokoh-tokoh yang meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kriteria dakwah minda ingat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.